Bismillahirrahmanirrahim. Visi perubahan PBB yang diasaskan sejak 8 dekad lalu seolah-olah hancur akibat tindakan kuasa besar yang memilih platform lain sekaligus memberi impak kepada negara kuasa kecil. Itu antara intipati ucapan yang dilontarkan dengan penuh bersemangat oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78 di New York, Amerika Syarikat. Ia membuka mata dunia akan ketegasan suara Malaysia yang didukung oleh prinsip madani menyentuh krisis dan isu global. Ketegasan, keterampilan dan kepekaan yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan sahaja di pentas PBB, malah terbukti menerusi beberapa lawatan di seluruh dunia termasuk ketika insiden gempa bumi di Turki. Bukan itu saja, hubungan baik dengan negara luar turut mencatat sejarah apabila peluang ekonomi dibuka menerusi pelaburan syarikat kenderaan terkemuka dunia yang diasaskan oleh bilioner Elon Musk, Tesla Incorporated ke Malaysia dan bermacam lagi tautan kerjasama diplomatik baru dipatri. 60 minit hari ini akan melihat sejauh manakah potensi Malaysia Madani dalam membuka lebih banyak peluang bagi menerajui pentas dunia. Alhamdulillah, bersama saya hari ini di studio Datuk Haji Ahmad Azam Abdul Rahman, merupakan Presiden Wadah Pencerdasan Umat Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Ni kalau saya baca-baca latar belakang Datuk ni bukan calang-calang dah pun terbang atau pergi lebih daripada 30 buah negara bagi misi keamanan dan kemanusiaan. Datuk, cerita sikit selain daripada menjadi Presiden Wadah ni, apa lagi yang Datuk laksanakan? Apa lagi tanggungjawab telah Datuk pikul? Ya, terima kasih Saudara Talib di atas kesempatan ni. Saya 22 tahun dulu saya mengasaskan the Global Peace Mission, iaitu Badan Kemanusiaan Global ketika Amerika mulai menyerang Afghanistan pada tahun 2001. Jadi sejak itulah saya terlibat dalam banyak misi-misi kemanusiaan di semua banyak negara yang dilanda konflik, dan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga. Kerana pengalaman itulah pada 2021 Menteri Luar telah melantik saya sebagai penasihat khas Afghanistan untuk melihat ruang-ruang bagaimana Malaysia boleh membantu people to people, antara rakyat ke rakyat dalam misi kemanusiaan di Afghanistan. Selain itu juga dalam isu kemanusiaan, isu hak asasi manusia, saya juga adalah Pesuruhjaya OIC dah 4 tahun dah ya, untuk melihat tentang hak asasi manusia di negara-negara OIC. So alhamdulillah, selain daripada wadah ini adalah untuk peringkat nasional kerja-kerja dakwah. Jadi biasa nasional dengan isu-isu global dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan kita lihat tadi antaranya sama-sama pada 22 September 2023 yang baru-baru ni, Perdana Menteri ada menyatakan 3 konten utama yang disampaikan dalam persidangan PBB. Jadi kita nak faham Datuk, dalam pemerhatian Datuk sendiri lah telah melihat ucapan penuh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apa reaksi warga antarabangsa terhadap apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita? Ya, Perdana Menteri kita ini adalah tokoh yang dikenali di seluruh dunia sebagai seorang tokoh aktivis masyarakat, dan juga sebagai seorang pernah menjadi Menteri Keuangan pada satu ketika, dan timbalan Perdana Menteri, kemudian mencari pemimpin pembangkang. Jadi ucapan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ini sangat ditunggu-tunggu oleh semua pihak. Ya, bagi mereka yang pernah berinteraksi dengan beliau ketika menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, nak melihat apakah agenda-agenda baru, perkembangan baru terhadap beliau. Bagi badan civil society, NGO-NGO yang beliau terlibat, tentu dia ingin melihat bahawa ini adalah teman-teman mereka yang selama bertahun-tahun sekarang menjadi seorang Perdana Menteri dan berbicara buat pertama kali di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai seorang Perdana Menteri. Saya mengikuti ucapan Yang Berhormat sepenuhnya. Lepas itu saya sengaja menelpon kawan-kawan yang saya kenal daripada Afghanistan, daripada Sri Lanka, daripada Amerika, daripada Turki, untuk melihat feedback, respon mereka. Ya. Jadi kalau peringkat civil society, peringkat NGO, kesemuanya menggambarkan bahawa inilah suara baru pemimpin dunia Islam yang kami nanti-nantikan. Ya.
yang memberi harapan, yang akan membela hak asasi kami, yang akan membawa suatu fajar baru kepada perkembangan Islam di seluruh dunia. Feedback termasuk daripada Afghanistan. Ya, respon paling cepat daripada Kementerian Luar Afghanistan. Baik. Sebab disentuh situ Afghanistan. Ya, disebut. Maknanya mereka menghargai. Mana bila Perdana Menteri Malaysia menyuarakan mengenai isu Afghanistan dengan beberapa pandangan-pandangan terhadap pelajar-pelajar wanita dan segala macam, bagi mereka ini sebagai suatu penghargaan, mengangkat Afghanistan itu ke tahap pentas antarabangsa untuk dibicarakan secara adil. Saya fikir ini satu respon yang sangat positif, yang mana mungkin dalam dewan itu mungkin tak ramai, ya, tetapi mereka mengikuti secara online. Ya, didengari Dan mereka merespon yang sangat cepat, ya, terhadap perkembangan dan ucapan dan intipati ucapan yang disentuh, yang saya fikir merangkumi aspek-aspek yang penting dalam soal global, kemanusiaan dan peranan Malaysia yang nak ditonjolkan sebagai suatu suara baru dunia yang perlu diberi perhatian oleh dunia pada waktu ini. Subhanallah. Jadi bila rakan-rakan dari Afghanistan memberikan maklum balas, bukan mereka saja yang diangkat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri ketika ucap pertama yang diberikan tu. Jadi antara perkara yang kita tengok intipati yang disentuh adalah isu berat sebelah antara Palestin dan juga apa yang berlaku antara Rusia dan Ukraine, kekurangan makanan, dan juga apa yang dilakukan oleh di Myanmar, penghapusan etnik yang menyebabkan kepada masalah pelarian Rohingya yang tidak berpenghujung. Jadi mungkin apa yang Datuk lihat, apa yang dibawakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dengan gagasan Malaysia Madani ini boleh membantu untuk mengatasi atau tidaknya mengurangkan apa yang berterah berlaku dalam dunia, ketegangan yang berlaku tentang isu-isu kemanusiaan yang berlaku hari ini. Saya fikir Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyentuh isu-isu itu sebagai isu pilihan. Bahawa ini isu-isu yang belum dapat dituntaskan. Ya, ini isu-isu yang perlu dicari akar masalahnya, mengapa ini tidak dapat diselesaikan. Ya, di peringkat bangsa-bangsa bersatu dalam isu Rusia Ukraine, dalam isu Palestin, ya, sampai sekarang tidak dapat jalan keluar. Ya, kemudian di peringkat regional, isu Myanmar dan Malaysia terkesan daripada ketidakmampuan bangsa-bangsa bersatu untuk mengurus dan menyelesaikan krisis ini. ASEAN pun mengambil sikap berdiam diri, berpeluk tubuh ataupun biarkan ianya berjalan sebagaimana biasa, dan saya fikir ini isu-isu pilihan yang relevan yang disentuh oleh PM. Dan Islamofobia, perubahan iklim, soal ekonomi yang tidak seimbang, dan pastinya bangsa-bangsa bersatu. Strukturnya itu adalah struktur tahun Perang Dunia Kedua. Punya lama yang saya fikir dah tidak sesuai lagi untuk dekad-dekad mendatang. Jadi apa Datuk kira Malaysia Madani boleh menjadi satu konsep baru atau model baru yang perlu kita terapkan dalam PBB, mungkin pandangan Datuk? Ya, saya fikir Malaysia ini adalah suatu model yang sekiranya model Malaysia Madani ini berjaya ditonjolkan, ya, sebagai suatu success story, model yang berjaya, saya fikir ini akan memberi inspirasi kepada dunia untuk mengikat model kita. Model kita ini menarik sebab di Malaysia ini kita mempunyai pelbagai hampir semua agama besar dunia. Ya. Agama Islam, agama Kristian, Buddha, Hindu, ya. Itu satu kemajmukan agama, jamak agama yang saya fikir tak mudah untuk diurus. Ya, betul. Ya, soal agama ini selalu mencetuskan konflik dan pertumpahan darah. Ya, bermula daripada situ akan jadinya isu-isu kemanusiaan dan sebagainya. Ya, betul. Jadi sejarah Malaysia yang dah 66 tahun tu sekali saja berlaku pertumpahan darah. Lepas tu umum relatifnya aman. Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita juga mempunyai 3 bangsa besar dunia, iaitu bangsa Melayu, ya, yang mewakili alam Melayu. Kita ada India, the rising star,
Di mana India sebagai sebuah negara yang sedang muncul sebagai kuasa besar dunia dan China sebagai kuasa besar dunia. Dan keturunan India China ada di sini. Betul. Jadi kerana itu bagi saya Malaysia Madani ini yang sifatnya inklusif, Malaysia Madani untuk menggambarkan bahawa kita boleh hidup aman damai bersama sebagai model. Sekiranya dunia berhadapan dengan masalah, ada contoh Malaysia. Jadi saya fikir Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nak menjual Malaysia Madani itu adalah inilah model selayaknya untuk diteliti. Itu sebab saya fikir suara Yang Amat Berhormat ini diberi perhatian oleh semua pihak, lawan ataupun kawan ataupun pengkagum melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini sebagai suatu suara baru Islam yang adil, yang mampu menawarkan kepimpinan yang lebih dinamik dan lebih seimbang dalam konteks dunia global pada waktu ini. InsyaAllah ini antara pemimpin yang dicari-cari yang akan memberikan suara baru kepada kuasa yang selama ni tak tahu apa mereka buat di PBB. Macam Datuk kata-kata, dia dah zaman dah berlalu dah sekian lamanya, cara dan pengurusan mereka agak ketinggalan zaman dah. Dan Datuk, kita nak berehat sedikit kembali lepas ini, kita nak fahamkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang Afghanistan dan pengalaman Datuk sendiri baru pulang daripada Afghanistan. Agak relevan kita tengok apakah yang disentuh tentang Afghanistan ini mampu untuk membantu membentuk kuasa baru di dalam dunia ini. Kita berehat seketika. Krisis Afghanistan saya kira lebih pada 20 tahun Datuk kita bercakap daripada kita kecil sampai ke besar, dan saya rasa Datuk pun dah arif dah kisah Afghanistan ni. Apa yang dirisaukan, adakah Afghanistan ni dibiarkan begitu rupa supaya risau mereka ni akan membangun jadi kuasa baru, ataupun apa yang ada di bumi Afghanistan yang menjadi rebutan Datuk? Mungkin Datuk boleh kongsikan, dan bagaimana yang diceritakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bantuan berbentuk people to be people ini boleh membantu Afghanistan. Alhamdulillah, isu Afghanistan ni adalah sebuah negara yang mempunyai banyak sempadan negara yang lain. Jadi kerana itu apa yang berlaku di Afghanistan memberi kesan kepada China, Iran, Pakistan dan negara-negara yang belakangnya ada stan-stan belakang. Baik. Dan mereka dah berperang lebih 46 tahun Talib. Mereka berhadapan dengan Rusia yang menjajah mereka. Kemudian mereka berjaya mengalahkan Rusia. Kemudian tubuhnya kerajaan Mujahidin. Kemudian Amerika datang, campur-campur lebih kurang 46 tahun. Lama. Jadi kemudian akhirnya kerajaan Taliban berjaya merintah pada 15 Ogos 2021. Ini suatu perkara yang di luar jangka. Bagaimana tentera Taliban yang hanya bersenjatakan Kalashnikov dan rocket launcher dengan pakaian yang lebih kurang, tidak ada gadget yang hebat, tak ada pakaian keselamatan ketenteraan yang canggih-canggih, Google ke apa tak ada, dapat mengalahkan suatu tentera yang paling hebat dalam dunia dengan tentera NATO. Kalah. Dan mereka meninggalkan Afghanistan begitu saja. Mereka bukan meninggalkan dalam keadaan perang. Mereka tinggalkan senjata-senjata yang ada dan mereka lari meninggalkan Afghanistan pada 15 Ogos 2021. Jadi saya nak mengatakan 6 bulan selepas kejatuhan Kabul di tangan Taliban, saya dah berada di sana. Datuk ada kat sana? 6 bulan selepas dia merintah. Apa jadi Datuk kat sana? Mungkin boleh kongsi. Maknanya 6 bulan yang pertama tu saya lihat memang keadaan tentera Taliban merata-rata, dan keadaan kata waktu bukan kacau bilau, tapi mereka tak pernah merintah. Baik, faham. Urus takbirnya tiada. Mana tak ada pengalaman memerintah. Yang ada 5 tahun yang pertama itu pun Taliban 1.0 berhadapan dengan banyak masalah sebab tak ada pengalaman. Kali ini mereka merintah dalam keadaan masih lagi cacar merbah, masih tidak teratur dan segala macam. Kemudian 11 bulan saya datang lagi. Lepas mereka merintah. Dan saya lihat keadaan
banyak perubahan berlaku. Lebih baik? Lebih baik. Saya pun heran. Ya, maknanya 6 bulan memang keadaan kacau bilau. Road blocknya tiap-tiap 1 kilometer. Kemudian lepas 11 bulan tentera Taliban makin tak berapa nak ada. Keadaan Wanita Melita dah boleh pergi pasar. Dan yang baru ini 31 Ogos sampai 5 September. Dah 2 tahun mereka merintah. Saya datang. Saya tak dapat, hanya boleh melihat beberapa saja tentera Taliban di jalan raya, dan umumnya dia sudah kembali pada normal. Ya, itu gambaran. Jadi kalau seseorang yang nak datang ke Afghanistan, dia Google, dia buka internet, kalau 10 orang membaca, 10 tak nak pergi. Betul? Ya. Itu antara soalan saya, Datuk. Selamat ke Datuk? Itu soalan dia. Jadi saya yang dah 3 kali pergi. Ya, dalam masa 2 tahun mereka memerintah ini, saya berani mengatakan bahawa insya-Allah saya dah datang, saya dah balik in one piece. Alhamdulillah. Ya, dan makan pun kabuli palau, subhanallah. Sedapnya amat. Masya-Allah. Ya. Terliurlah saya dengar. Ya. Tak adalah masalah sangat. Cuma media perdana antarabangsa ingin menghitamkan Taliban. Mengapa mereka nak menghitamkan Taliban? Oleh kerana mereka tak sangka boleh dikalahkan oleh yang mereka anggap sebagai pejuang-pejuang gasar, pejuang-pejuang yang ketinggalan zaman. Mereka kalah. So maknanya ada sedikit perasaan dendam terhadap satu bangsa yang berjaya mengalahkan mereka. Bukan saja mengalahkan mereka, menghalau Empire British, menghalau tentera Soviet, dan kali ini mereka berjaya menghalau tentera Amerika dan juga NATO keluar daripada bumi mereka. Jadi semangat, spirit of independence, semangat juang ini, ya, mau tidak mau juga ada elemen ketakutan. Seandainya ianya merebak ke dunia Islam yang lain, anak muda dapat semangat daripada kejayaan. Jadi kerana itu saya baca ianya harus dihitamkan, dan harus dihitamkan, dan Taliban pun tak ada pengalaman. Dia pun membuat dasar-dasar yang kadang-kadang menjadi penyemarak kepada kebencian terhadap beliau dengan menutup sekolah untuk pelajar-pelajar wanita. Yang ini bagi saya ada kelemahan yang besar kat situ. Baik, faham. Tapi perkara itu boleh kita perbaiki dan sebagainya, insya-Allah. Dan bila Datuk akan terbang lagi tak tu? Wallahualam. Ya, insya-Allah. Baru ni kami datang dengan rombongan ulama-ulama OIC. Bertemu dengan ulama-ulama Taliban, nak beritahu dalam Quran soal pendidikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tu dia tak sebut untuk lelaki. Ya, untuk semua. Untuk semua. Faham. Dan kamu nak membangun negara Afghanistan, tak boleh setengah kekuatan. Hanya lelaki perempuan duduk di rumah. Harus dibangunkan. Dan Malaysia Madani mungkin boleh jadi contoh Afghanistan. Itulah yang saya nak beritahu, bahawa mereka melihat Malaysia. Kagum dengan Malaysia. Tahu pasal apa mereka kagum dengan Malaysia? Pasal apa? Waktu mereka berperang dengan Amerika, Malaysia telah menawarkan beasiswa kepada pelajar-pelajar Afghanistan belajar di Malaysia. Yang buat peringkat PhD, peringkat segala macam, mereka dah pulang. Mereka pulang, Taliban memerintah, mereka lah yang tahu apa nak buat. Masya-Allah. Mereka jadi para pemimpinnya. Jadi pegawai-pegawai tinggi dia orang ni adalah alumni, pelajar-pelajar, ada alumni universiti di Malaysia. Mereka mengatakan Malaysia bagus, Malaysia bagus. Jadi bila saya datang, memang saya tak ada masalah. Subhanallah. Saya disambut sebagai orang yang diharapkan boleh membangun Afghanistan, kerana peranan Malaysia yang pernah mendidik anak-anak Afghanistan waktu mereka sedang berperang melawan Rusia. Ada jasa negara kita dengan mereka. Itulah pentingnya menjaga akhlak kemanusiaan ni, Datuk. Betul, alhamdulillah. Dan lebih cakap tentang itu, Afghanistan, Datuk, jauh di sana. Kita nak pergi dekat sikit di bahagian ASEAN ni kan. Kalau kita tengok apa yang berlaku di Myanmar, etnik pelarian Rohingya, dia juga memberi kesan kepada negara kita, Datuk. Betul, kita telah melaksanakan tanggungjawab kita untuk membantu dan sebagainya. Cuma kita nak lihat bahawasanya timbul kegusaran rakyat Malaysia tentang lambakan mereka, macam mana kita nak kawal mereka pula kat sini dan sebagainya kan. Jadi apa pandangan Datuk tentang jalan keluar Malaysia, dan seharusnya Myanmar tampil untuk mengurus rakyat mereka yang kita beri perlindungan di Malaysia ni? Ya. Ini merupakan masalah ASEAN yang paling dekat. Bangsa-bangsa bersatu juga
Taliban, ya. Dan Malaysia terpaksa menampung lebih 200 ribu lah pelarian, khususnya bangsa Rohingya. Ya. Tapi kita kena ingat bangsa Rohingya ini mereka datang sini bukan pilihan. Ya, baik. Mereka datang ni adalah keadaan terpaksa kerana nak menyelamatkan akidah mereka. Ya, baik. Ya. Jadi mereka nampak mereka melarikan diri ke Bangladesh. Bangladesh sudah tidak boleh menampung, maka negara Islam yang terdekat selain daripada Bangladesh adalah Malaysia. Jadi kerana itu mereka sanggup membayar berpuluh-puluh ribu untuk naik bot-bot yang sepatutnya dah tak boleh pakai, datang ke sini untuk mencari kehidupan dan nak menyelamatkan akidah mereka. Faham. Ya. Namun Malaysia berhadapan dengan masalah kalau tidak diberhentikan, nanti mereka kosonglah bumi Arakan tersebut. Itulah kehendak rejim Myanmar supaya dikosongkan, ya. Dihapuskan etnik ini, ya. Ya, jadi bermakna masalahnya bukan bangsa Rohingya, mereka adalah bangsa. Masalahnya adalah kerajaan Myanmar. Baik. Ya. Dan kerajaan Myanmar pula pandai. Dia main politik pula di kalangan negara ASEAN. Ya. Ya, dia pun ada bagi kelebihan kepada negara yang lain. Ada negara besar yang menjadi pendukung di belakang mereka. Jadi ini antara masalahnya, puncanya di sana. Itu sebab bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyebut dalam pertemuan di ASEAN, dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Thailand tentang isu Myanmar ni tak boleh lagi kita diamkan sebab memberi kesan kepada negara terdekat, khususnya Malaysia. Saya ingat suara ini sebenarnya makin didengari dan saya ingat dengan stature baru Perdana Menteri dalam soal isu global ini, saya ingat ianya suara ini akan mulai diberi perhatian oleh Myanmar, akan mulai diberi perhatian oleh ASEAN dan juga oleh bangsa-bangsa bersatu. Ini harapan saya. Ya. Ini trend yang saya fikirkan. Ya. Baik, alhamdulillah jelas. Saya kira itu di antara yang disampaikan di pentas dunia. Ya. Dan saya kira para penonton juga maklum bahawa sebenarnya ini adalah satu isu yang barangkali kita rasa Malaysia perlu terlibat sama sebab ia melibatkan akhlak yang dibawakan oleh Rasulullah SAW dalam membangunkan ketamadunan di Madinah ketika itu juga. Ya. Dan kita akan berehat sedikit. Kembali lepas ini, kita nak faham tentang apa yang dimaksudkan tentang wawasan ummatik. Apa gagasannya, apa idea di sebalik wawasan ummatik ini. Kembalinya kita selepas ini, insya-Allah. Alhamdulillah, dan kembalinya kita ni Datuk, kita nak berbicara tentang wawasan ummatik. Jadi kita nak fahamkan bagaimana konteks wawasan ummatik ni, adakah dia seiringan dengan Malaysia Madani ataupun ianya di dalam, ataupun bagaimana kita nak fahamkan tentang wawasan ummatik. Mungkin Datuk boleh bantu kita huraikan secara ringkas. Ya. Ummatik ini adalah daripada rukun ataupun kriteria Madani, iaitu yang terakhir itu ihsan. Ya, ihsan. Jadi maknanya ihsan itu dalam konteks orang Islam, ya. Kita ni umpama satu badan. Ya, sakit di mana-mana anggota badan. Kita merasa sakit. Sakit gigi satu badan sakit. Sakit kaki satu badan akan sakit. Jadi maknanya konsep ihsan itu dan konsep ummatik itu, kita ni satu umat. Ya. Kalau di Turki mereka menggunakan perkataan bisbir ummatis. Kita satu umat. Baik. Kalau di Afghanistan mungyau umat yo. Kita satu umat. Masya-Allah. Ya. Kalau di negara yang berbahasa Inggeris, we are one ummah. Itulah konsep ihsan Madani. Dia selari. Ya. Itu sebab Rasul SAW bila berhijrah, konsep ummah itu ada dua. Satu Muhajirin Ansar di kalangan umat Islam, ya. Yang satu lagi adalah Saifah Madinah, antara Islam dan juga bukan Islam, diikat dengan satu Saifah Madinah. Jadi ada dua elemen ummatik situ. Satu ummatik kerana akidah, satu ummatik dalam konteks kenegaraan, ya, disatukan dengan semangat watan, satu lagi disatukan dengan semangat akidah. Jadi wawasan ummatik itu adalah terjemahan daripada ihsan,
ya, supaya kita ambil peduli. Itu sebab yang disentuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri soal Afghanistan, soal Ukraine, soal Palestin pasti, soal Myanmar, ya, yang isu-isu Islamofobia dan segala macam, termasuk iklim, termasuk ekonomi, termasuk bangsa-bangsa bersatu yang disentuh sebab ini memberi kesan kepada krisis kemanusiaan kalau tidak diurus dengan baik. Jadi semangat ihsan itu, ya, dalam konteks kita ini adalah umpama satu badan itu harus diberi penekanan supaya kita kena concern, kena ambil tahu tentang apa yang berlaku di mana-mana tempat di seluruh dunia. Kerana kalau lambat laun, kalau tidak diselesaikan, ini akan sampai juga ke tempat kita. Akan beri kesan juga pada negara kita. Akan beri kesan pada kita, dan kita juga apa jaminan kita akan berada dalam keadaan aman sampai bila-bila. Jadi ini antara isunya, jangan kita fikir bahawa tu negara lain, negara luar. Negara luar takkan benar. Saya terkesan ketika berada di Syria, seorang orang yang nampak pakaiannya sangat sebagai orang pegawai tinggi lah kan, nangis-nangis. Kenapa? Dia kata, mengapa kamu datang 10,000 kilometer datang nak bantu saya? Saya selama berada di Syria, pegawai tinggi, saya tak ambil peduli tentang orang lain. Sekarang hari ini saya berada di dalam kemah pelarian dan kamu datang 10,000 kilometer semata-mata nak tolong saya. Itu yang saya menangis. Saya menyesal kerana tidak ada perasaan ihsan. Tidak semangat ummatik itu tidak ada. Jadi sekarang ni kami malu. Dan saya berada di sini terpaksa meminta bantuan daripada anda yang selama ini waktu saya senang, saya tak ambil peduli tentang apa yang berlaku. Jadi ihsan itu memberi mesej kepada kita bahawa Malaysia ini tidak ada jaminan aman sampai bila-bila. Satu hari besok ada turun, naik, pasang, surut, keadaan-keadaan tertentu, mungkin kita juga akan terpaksa minta tolong daripada orang Rohingya satu hari masa. Yang kita zalimi sekarang ini, tiba-tiba besok kita minta bantuan daripada mereka. Dunia ini adalah umpama putaran roda. Jadi konsep ummatik itu selari dengan konsep ihsan, terjemahan daripada ihsan dalam konteks masyarakat madani. Subhanallah. Yang paling penting itulah kita sama-sama jaga kerukunan kita, keharmonian kita ni, Datuk, kan. Dan apabila Datuk kata kita risau apa yang berlaku di luar akan terjangkit, terkesan kepada kita. Begitu juga dengan fahaman Islamofobia. Takut, rasa fear terhadap umat Islam. Ini yang dibawakan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam di PBB baru-baru ini. Dan Datuk, saya kira sebagai selaku anggota Suruhanjaya Hak Asasi Manusia di bawah Pertubuhan Kerjasama Islam OIC IPHRC telah meneliti dengan baik, dengan betul teliti tentang perkembangan Islamofobia ni. Jadi kita nak tengok apakah kesan Islamofobia ni dalam dunia Islam dan apakah kesannya kepada kita sebenarnya, Datuk? Ya, kesan Islamofobia kepada Islam ini makin merebak, ya, selepas berlakunya perang Afghanistan. Ya, pada tahun 2001, selepas itu berlaku di Iraq, berlaku di yang lain, sampailah negara benua Arab, negara Arab tersebut menjadi hancur pada waktu ini. Dan kesan daripada serangan terhadap negara-negara ini bermula daripada Afghanistan tersebut, kita telah mencetuskan pelarian-pelarian Islam ke seluruh dunia. Banyak pergi ke Eropah dan segala macam, ya. Kemudian apabila mereka yang mencetuskan peperangan yang menyebabkan pelarian datang, kemudian mereka ketakutan. Ramainya orang Afghanistan datang ke negara mereka, ramai orang daripada Iraq datang, orang daripada Somalia datang, ramai, dan mereka ketakutan. Jadi mereka pula menimbulkan perasaan kebencian kepada orang Islam. Mereka menciptakan masalah, menciptakan pelarian, kemudian mereka melarikan diri dari negara mereka. Sekarang mereka menimbulkan kegusaran, ketakutan dan kebencian kepada orang Islam. Itu mereka membakar Al-Quran, betul, sebagai mesej bahawa kami tidak mahu orang Islam. Dan sekarang keadaan kebencian kepada dunia Islam itu merebak dengan begitu luas. Jadi puncanya apa? Daripada mereka sendiri dan ketidakmampuan PBB untuk memastikan tak ada mana-mana negara boleh bertindak bersendirian untuk menyerang mana-mana negara. Ya, umpamanya serangan terhadap Afghanistan, gabungan NATO dan juga negara-negara barat. Begitu mereka melakukan apa yang berlaku kepada Saddam Hussein dan juga Iraq. Itu juga mereka lakukan di Libya. Ya, jadi bermakna Islamofobia ini adalah merupakan
suatu fenomena ciptaan mereka. Jadi yang maksudnya adalah orang Islam. Ya, malangnya pula dunia Islam tak boleh bersatu. Dalam hal ini mereka tidak boleh dalam isu Israel umpamanya. Sekarang ini OIC itu ditubuhkan atas dasar pembakaran Masjid Al-Aqsa. Sekarang ada 6 buah negara Islam OIC yang mengada hubungan diplomatik atau nak berbabit dengan Israel. Apa tujuan penubuhan OIC? Nampaklah dari segi dilema kita hadapi. Jadi kerana itulah suara Malaysia Madani ini adalah suara conscience, anda soal hati, menjentik hati nurani umat Islam, supaya kita kena tunjukkan model yang baik, kita kena bersatu, tunjukkan akhlak yang baik, ya, sebab berhadapan dengan Islamofobia, ciptaan mereka, dan untuk menyudutkan kita sebagai pengganas segala macam. Pengganas itu adalah satu industri untuk mereka mendapatkan bantuan lesen besar untuk menghancurkan dunia Islam. Jadi kita kena bersatu, tunjukkan akhlak yang terbaik. Dan bila Datuk cakap tentang akhlak yang baik, kita sebagai rakyat Malaysia lah, apa yang akhlak yang kita perlu tampilkan? Contoh macam Perdana Menteri kita keluar negara nak membawa mesej untuk Islam ini. Akhlak kita bagaimana patut kita cerminkan? Jadi bermakna kita dalam konteks bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjual Malaysia ke seluruh dunia dengan Malaysia Madani, kita patut sokong. Sebab apabila pelabur mulai datang, imej Malaysia bertambah baik, yang untungnya kita juga. Mengapa kita nak menjatuhkan? Kita akan tunjukkan ada masa kita boleh berbeza, tapi ada masa kita tidak boleh berbeza, kita kena bersatu. Tidak boleh terlalu emosi. Dan tidak boleh kita terpengaruh dengan naratif-naratif yang tidak masuk akal. Jadi kerana itulah bagi saya isu Islamofobia itu bukan ciptaan kita. Ya, namun demikian ianya akan menjadi penyakit, akan menyudutkan kita ke tahap yang kehancuran nanti apabila kita tidak bersatu. Faham. Alhamdulillah. Baik, jelas Datuk. Syukur alhamdulillah. Apa yang penting adalah akhlak kita sebagai rakyat Malaysia. Tak kira lah ke mana saja, siapa saja membawa nama baik dan imej negara kita, kita perlu memberikan akhlak sebagai satu cerminan. Bahawasanya apa yang dilabelkan oleh mereka-mereka yang takut ke atas umat Islam telah dibentuk dengan pelaksanaan akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu pesan kepada kita bahawasanya timbangan paling berat di akhirat nanti adalah akhlak. Dan kita akan berehat seketika. Kembali pas ini kita nak fahamkan, ya, kita memang tak lari daripada cabaran dugaan. Cerita tentang pelarian, peperangan ini memang bukan satu perkara yang baru. Tapi apa kita nak laksanakan? Apa perlu kita sama-sama sebagai umat Islam, rakyat Malaysia lakukan bersama untuk mengatasi situasi ini? Dan kita akan berehat seketika. Kembali pas ini, insya-Allah. Ya, alhamdulillah kita masih lagi berkisarkan tentang Malaysia Madani di mata dunia. Bercakap tentang Malaysia Madani di mata dunia, kita pun nak fahamkan, Datuk, apa maklum balas tentang negara luar, tentang kepimpinan Perdana Menteri kita membawakan gagasan Malaysia Madani. Mereka percaya tak dengan apa kita bawakan? Saya nak membawa siri pertemuan bilateral, multilateral PM waktu berada di New York baru ni. Kalau sekiranya imej yang Perdana Menteri ini imej orang tak kenali, orang tidak hormat, mana mungkin syarikat-syarikat Amazon, ConocoPhillips, Kimberly-Clark, dan CFR, Majlis Perniagaan Amerika Syarikat, Dewan Perniagaan Amerika datang nak berbincang, berdiskusi, berdialog. Mana mungkin negara-negara, pemimpin-pemimpin negara berlumba-lumba nak mengadakan hubungan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia daripada Thailand, daripada Sri Lanka, daripada negara-negara Eropah, nak berdialog. Dan tokoh-tokoh pemikir ekonomi pun datang untuk berbincang dengan beliau. Jadi bermakna bagi saya misi menjual Malaysia Madani itu di New York bagi saya sudah satu permulaan yang sangat baik. Dan mereka dan tadi disebut Elon Musk nak datang. Dan ini memberi impak yang besar pada negara kita. Jadi bermakna imej Yang Amat Perdana Menteri sangat di kalangan dunia barat nampak positif. Di kalangan dunia Islam juga positif.
Ya, jadi bermakna sekarang masa untuk kita membuktikan Malaysia Madani ini adalah suatu produk yang memang berjaya dan sesuai untuk dunia lain untuk manfaat bersama. Ya. Itulah yang saya fikir kalau berdasarkan performance yang amat berhormat Perdana Menteri pada itu cukup excellent bagi saya, dan ini sepatutnya diwar-warkan sebagai satu kejayaan negara kita. Permulaan ke arah sebuah negara dalam masa tak sampai setahun merentah. Ya. Ini satu perkara yang unik. Kalau yang berhormat Perdana Menteri sudah merentah selama 10 tahun, mungkin wajar. Ya. Ini belum pun 1 tahun, dia sudah dapat pengiktirafan. Perhatian yang luar biasa daripada dunia. Ini satu perkara yang tak boleh kita nafikan. Alhamdulillah, dan sepatutnya kita seharusnya sebagai rakyat Malaysia yang perbezaan pendapat tu, ya kita faham, kita akui, tapi bila menuju kepada satu perkara yang kita perlu capai bersama kerana agama, kerana bangsa, kerana negara, kita perlu bersatu. Ya, betul. Alhamdulillah. Dan melihat kepada apa yang berlaku hari ini, cabaran demi cabaran berlaku baik di luar negara maupun dalam negara. Datuk rasa kira-kira berdasarkan pengalaman Datuk yang telah merata-rata Datuk pergi sejak segenap penjuru dunia, Datuk lihat bagaimana masalah keamanan telah menimbulkan isu kemanusiaan. Apa yang perlu kita sebagai rakyat Malaysia yang barangkali tak pernah sampai ke Afghanistan, tengok orang tak cukup makan, tengok mereka berebut-rebut, tengok perbalahan, pertumpahan darah, mungkin kita dah terlupa. Apa mungkin ingatan Datuk pada buat seluruh rakyat Malaysia sebagai satu panduan lah yang perlu yang kita lakukan? Saya bersyukur kepada Allah SWT sebab saya dapat melihat konflik di dunia. Ya. Jadi saya dapat membandingkan Malaysia dengan negara-negara yang berkonflik. Jadi kerana saya melihat dunia itu, maka pemikiran saya lebih terbuka dan tahu Malaysia ini, keamanan Malaysia ini adalah satu nikmat Allah Ta'ala yang paling besar, yang tak boleh kita gadaikan atas kepentingan apa sekalipun. Baik. Sebab negara yang sudah berperang nak damai balik, umpama gelas kaca yang dah terhempas, macam mana kita nak baiki balik yang sudah pecah? Jadi kita sekarang ni dah retak, tak kata nak bagi pecah, macam mana nak kita baiki balik? Jadi kerana itulah saya merasakan ini pengalaman saya dengan berunding dengan pemimpin Taliban. Ada 2 jenis ahli Taliban. Pemimpin mereka, satu yang dah melihat dunia, dah berunding di peringkat antarabangsa. Satu lagi yang duduk di gua. Katak bawah tempurung. Dia tak keluar lagi daripada Afghanistan. Dia tak keluar. Jadi bila berunding dengan mereka yang dah pergi ke luar negara, dia mudah sebab dia dapat gambaran. Faham. Dia terbuka. Tapi yang tak pernah keluar daripada Afghanistan, sangatlah susah untuk kita bincang. Sebab bagi dia itulah yang terbaik, itulah dunia mereka. Ya. Jadi kerana itu saya beruntung. Saya nak kongsi dalam sesi ini pada dia. Saya dah pergi banyak negara bahawa keamanan yang kita ada pada hari ini adalah perlu dijaga dengan penuh perasaan cemburu. Tak boleh kita kompromikan dalam kepentingan apa sekalipun. Sebab ini suatu nikmat Allah Ta'ala yang paling besar dalam negara kita. Ya, syukur alhamdulillah. Apa yang kita nikmati hari ini adalah atas tolak ansur. Faham Datuk bagaimana kita katakan tadi memang ada perbezaan pendapat, tapi yang paling penting adalah menjaga keharmonian dan menghormati. Itu adalah akhlak. Bagaimana Datuk katakan tadi, berasa ihsan antara satu sama lain. Datuk mungkin sedikitlah pesanan buat semua anak-anak muda lah barangkali yang sedang menonton, ataupun ibu ayah yang sedang menonton. Apa agaknya nak dipesankan kepada anak-anak tentang perbezaan pendapat? Ya, kita terima, tapi yang paling penting apa yang perlu kita utamakan dalam memastikan negara kita aman, tenteram dan seterusnya melaksanakan Malaysia Madani ini? Ya, dia ada satu pepatah Inggeris yang boleh kita terjemahkan. Dalam banyak hal pun, dalam adik-beradik pun kita berbeza pendapat. Ya. Tapi bayangkan kalau kita bergaduhlah adik-beradik, kita ada ikatan keluarga, dia ada limit dia. Jadi kita kena ada prinsip agree to disagree agreeably. Ya, bersetuju untuk tidak bersetuju dengan kaedah-kaedah yang kita persetujui. Jadi kalau kita menganggap diri kita sebagai satu keluarga, maknanya bergaduh macam mana pun kita masih lagi adik-beradik. Apalagi kita diikat dengan ikatan akidah yang tak boleh diputuskan. Jadi kalau ini dapat kita lakukan, saya ingat apa pun kita boleh berbeza pendapat apa sekalipun, tapi kita ada had-had yang mana tak boleh kita langgar. Yang kerana itulah ukhuwah Islamiah itu sangat mahal harganya. Jangan diputuskan. Sehingga kalau kita bergaduh dengan orang 3 hari tak bercakap, dosa besar tu. Ya, hadis sahih. Hadis sahih. Tak boleh cakap. Apalagi kalau kita mengutuk ataupun kita menghina, saya ingat tak boleh sekarang. Ya, setuju. Sangat benar. Datuk, sebagai orang yang telah mengembara banyak negara dan sebagainya,
Apa pengalaman Datuk yang Datuk boleh atau kongsikan dengan kita lah, satu perkara yang mungkin Datuk melihat dengan mata kepala sendiri dan Datuk tengok, Masya Allah, untungnya jadi rakyat Malaysia. Apa situasi di mana, ketika mana, adakah mungkin pergi kem pelarian ke, ataupun itu Datuk pergi ke satu negara yang Datuk lihat, Masya Allah, hebatnya negara kita, syukur Alhamdulillah. Mungkin Datuk perlu sampaikan kepada rakyat Malaysia. Ya, satu yang saya bersyukur sangat, rakyat Malaysia ini banyak yang terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan. Ya, jadi ini menyentuh perasaan. Nama Malaysia ini hebat. Ya, oleh kerana kerja-kerja kemanusiaan yang dibuat oleh orang kita. Jadi saya fikir kalau ini dapat kita pertingkatkan lagi, dalam bentuk kerajaan pun membantu, NGO pun membantu. Semangat inilah sebenarnya yang menyebabkan keberkatan itu datang, sebab hadis Nabi jelas mengatakan wallahu fi auni maka na abdu fi auni akhi. Allah Taala akan menolong hamba-Nya selagi mana hamba-Nya menolong hamba yang lain. Selagi mana kita menolong orang susah, selagi mana kita prihatin terhadap masyarakat yang luar, selagi itulah turun keberkatan Allah Taala terhadap diri kita, keluarga kita, negara kita. Ini merupakan satu hadis yang saya pegang sungguh-sungguh dalam bab menolong orang dan mengurangkan ketegangan dan mengukuhkan ukhuwah sesama kita. Bantuan kemanusiaan itu sebenarnya mengukuhkan ukhuwah kita sesama orang Islam. Menyebabkan nama Malaysia itu sangat tinggi di mata mereka, sehingga kan pelarian-pelarian yang ada ni, sehingga sekiranya mereka punya pilihan, Malaysia negara yang pertama yang mereka hendak berhijrah. Ya? Mereka nak datang. Mereka nak datang dan berhijrah ke Malaysia. Ya, tapi kita ada pula konsep sekarang ni, Malaysia ni kita punya. Dia lupa konsep muhajirin dan juga ansar. Ini sirah nabawiyah. Konsep muhajirin dan juga ansar, yang mana kita ni ansar menolong orang yang melarikan diri daripada, menyelamatkan diri daripada akidah mereka terancam. Jadi konsep ini yang perlu kita fahami. Kalau ini yang dapat kita lakukan, maka barakah itu akan datang. Dan konsep madani itu sebenarnya suatu produk yang sangat berkesan untuk kita jual ke seluruh dunia, untuk dicontohi oleh dunia, dan kita di Malaysia kena amalkan dulu semangat ini, baru kita boleh menjual produk dengan lebih baik. Masya Allah. Saya selalu juga terdengar mereka-mereka yang keluar negara, kadang kata ada setengah tempat memperlekehkan Malaysia, tapi setengah tempat yang barangkali Malaysia tidak popular di tempat-tempat yang ternama dan sebagainya, tapi kita cukup masyhur di kem-kem pelarian, di tempat-tempat mereka yang susah dan memerlukan. Datuk sebagai kata duta kecil membawa negara Malaysia yang cukup besar. Apa perasaan Datuk bila orang lain, rakyat yang tengah susah, masa tadi Datuk kongsikan, sangat menghargai negara kita? Apa perasaan Datuk ketika itu? Saya merasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Saya rasa bangga. Kalau sebut saja Malaysia, umpama di OIC je, mereka berbincang lama. Tapi bila saya dah bercakap, tuntas masalah. Selesai masalah. Apa yang mereka berbalah tu? Berbalah. Dia menunggu bila saya nak cakap. Bila saya cakap, selesai masalah. Jadi bermakna itulah Malaysia di mata dunia. Masya Allah. Jadi kerana itu kita perlu berbangga dengan Malaysia. Jagalah keamanan yang ada ini dengan penuh perasaan cemburu. Jangan diperkotak-katikkan di atas kepentingan selain daripada kepentingan ummah. Ini satu perkara yang bagi saya tak boleh kita kompromikan. Masya Allah. Saya sangat suka bila Datuk kata jaga negara kita dengan penuh perasaan cemburu. Cemburu itu kalau letak pada tempat yang betul, dia akan rasa cinta. Kita rasa milikan dan sebagainya. Masya Allah. Jadi Datuk, kami nak ucapkan jutaan terima kasih atas kehadiran Datuk, berkongsi pengalaman, pandangan dan sebagainya. Betul, tak ramai ataupun tak semua, saya kira tak dapat berpeluang sebagaimana yang Allah berikan kepada Datuk untuk meneroka dunia, melihat tempat-tempat yang susah, supaya mesej yang dapat Datuk perolehi daripada negara luar tu disampaikan baik dalam negara maupun Datuk kongsikan keluar negara. InsyaAllah ada sekian rumah Datuk, kita jumpa lagi. Dan kepada semua para penonton sehingga tahap ini, saya kira insyaAllah pentadbiran Malaysia Madani telah membuahkan hasil yang sungguh membanggakan. Strategi idea ini perlu menjadi contoh dan ikutan, bahkan ia bukanlah idea yang mula lahir hari ini seperti yang Datuk katakan tadi, tapi sejak di zaman Rasulullah SAW sendiri, apabila Madani mencerminkan budaya yang melambangkan kemajuan, penyatuan dan keamanan. Hari ini Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menjunjung idea ini sebagai asas pentadbiran, bahkan turut dipuji negara luar yang berpendapat ia adalah model pentadbiran yang wajar disanjungi seluruh dunia. Justru dengan itu, saya Abu Talib Husin, satukan ummah dengan ilmu dalam membentuk Malaysia Madani. Ada rezeki ada umur, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.